Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ali Al-Attar menyatakan, pada suatu ketika saya sedang berjalan melewati Basrah, melalui sebuah jalan, dan saya melihat beberapa orang syekh sedang duduk, sementara beberapa orang pemuda, yakni anak-anak kecil, bermain dekatnya. Oleh kerana itu, saya bertanya kepada mereka, apakah anda tidak malu bermain di depan syekh-syekh ini? Salah seorang pemuda tersebut menjawab, warak para syekh ini demikian kecil hingga kami memandang ringan mereka. Menurut Malik bin Dinar yang tinggal di Basrah, selama 40 tahun Allah tidak layak baginya memakan kurma kering atau kurma segar yang dihasilkan oleh kota tersebut. Sampai saat meninggalnya, dia bahkan tidak memakannya. Ketika musim kurma berlalu, dia selalu berkata, wahai penduduk Basrah, perut saya ini belum pernah keluputan sesuatu, sedangkan perut-perut anda sekalian belum pernah terisi apapun. Seorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, mengapa anda tidak meminum air Zam-Zam? Dia menjawab, apabila saya mempunyai timba, saya akan meminumnya. Apabila Haris Al-Muhasibi mengambil makanan yang syubhah, maka urat di ujung jarinya berdenyut dan dia menganggap bahawa makanan tersebut syubhah. Bishr Al-Hafi diundang ke jamuan makan pada suatu hari, pada suatu ketika, dan makanan dihidangkan depannya. Dia hendak menyantap makanan itu, tetapi tangannya tidak dapat digerakkan. Dia berusaha menggerakkannya 3 kali. Seorang yang dekat, yang akrab dengan situasi ini menyatakan, tangannya tidak pernah mengambil makanan yang syubhah. Percuma sahaja, yakni sia-sia sahaja, tuan rumah mengundang syekh ini. Ketika Sahal bin Abdullah ditanya mengenai hal yang halal, dia menjelaskan sesuatu yang halal adalah sesuatu yang padanya tidak terkandung dosa terhadap Allah Ta'ala dan kealpaan kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berbicara tentang wara' yang disebut oleh Nabi SAW, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Dan sebagaimana pesan Nabi SAW kepada sahabat, kun wari'an takun a'badan nas, jadilah kamu orang yang wara', pasti kamulah ahli ibadat yang sebenar. Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak berkata, aku lebih suka menolak 1 dirham yang punya syubhah daripada aku derma 100,000. Seolah-olah di sini para ulama meletakkan keutamaan meninggalkan yang perkara-perkara yang syubhah jauh lebih baik, yakni dalam keadaan wara', daripada buat kebaikan. Maka wara' ialah sifat bagi menjaga agama kita, memelihara agama kita, dan bagi menunjukkan kesungguhan kita dan mujahadah kita untuk memelihara agama. Kerana bila kita sayangkan sesuatu, kita menunjukkan sifat cemburu kita, sifat jaga kita.
Umpama kita sayangkan anak. Bila saja kita nampak anak-anak kita berada tempat yang bahaya, kita mula naik rasa cemas, bimbang. Bila saja anak kita tak berjaya macam kita nak, kita mula rasa malu dan sebagainya. Lalu kita usaha pelbagai cara. Kerana sayang kita pada anak atau sayang kita pada pasangan kita, kita akan cemburu bila ada yang cuba nak usik pasangan kita dan sebagainya. Maka dalam warak, kita melihat agama yang merupakan anugerah terbesar Allah pada kita. Kita patut cemburu, kita patut sayang, dan kita perlu menunjukkan sifat jaga kita. Kalau orang yang minat kereta atau yang sayang kereta, dia nampak cala sikit. Cala tu bukanlah orang buat, nyamuk je buat. Nyamuk hinggap kejap, bimbang cala. Dia pun cepat-cepat polish. Kenapa? Sayang. Nampak debu sikit ni rasa sebu. Oh, dia pun polish, dia pun bungkus. Sebab apa? Sayang. Agama kita jauh lebih berhak kita buat macam tu. Saya sayang agama saya. Saya sayang apa yang Allah anugerahkan pada saya. Saya tidak mahu ada tercela, ada yang kena debu. Jauh sekali kalau rosak terus. Maka warak ialah pagarnya, sempadannya. Yang penting. Dan di antara kelebihan warak, Allah Ta'ala jadikan, Allah berikan pada kita haibah. Pernah satu ketika ada kanak-kanak sedang bermain depan seorang ataupun beberapa ulama'-ulama'. Lalu seorang ulama' tanya pada budak-budak tadi, kamu ni tak malu ke? Depan tu kan tok guru belaka tu. Itu tok guru yang tak ada warak tu. Haibahnya hilang. Artinya tuan-tuan, bila seorang ada warak, haibah tu ada. Sehingga orang takut. Kata Imam Syafi'i, aku nak minum air di depan guruku Imam Malik, aku cukup takut. Haibah. Kalau sekiranya aku ingin membelek kitabku di hadapan Imam Malik, aku cukup takut. Haibah. Kerana apa? Kerana warak yang dia ada. Tapi bila tak ada warak, mungkin dengan mudah seorang dia boleh kutuk-kutuk tok guru dia depan-depan tok guru, kerana tak ada lagi sifat warak. Haibah tak ada. Tidak ada lagi sifat segan atau sebagainya. Dan diceritakan juga bagaimana Malik bin Dinar, dia tak makan kurma dan tak makan rutab. Kurma orang Arab panggil tamar, yang ni sudah dikeringkan. Rutab yang ni yang dalam tangkai dia, atau yang diceraikan pada tangkai dijual segar, dia panggil rutab. Kebiasaannya kalau kita sebut rutab, ialah yang separuh masak, rutab. Kalau sebut kurmanya, dia dah keringkan nama, maka kita panggil kurma. Itu orang Arab panggil tamar. Dan satu lagi rutab. Malik bin Dinar dia tak makan, sebab di negeri dia tu kebanyakan kurma-kurma telah diwakafkan di Basrah. Tiba-tiba orang pakai ambil buah jual untuk kepentingan sendiri. Kita kalau belajar bab wakaf, wakaf satu cara umat Islam preserve properties dia untuk satu tempoh sampai kiamat. Dan ia satu-satu cara yang paling terjaga dalam dunia dalam memelihara harta. Kalau kita sebut Rizal Bumi Putera, bila cuma simpan Rizal Bumi Putera, orang politik ni main sana main sini, akhirnya tak ada Rizal Bumi Putera. Tetapi wakaf satu sistem yang memang cukup kuat. Ada dua sistem ekonomi Islam yang luar biasa. Yang pertama wakaf, yang menjadikan umat Islam dapat menyimpan aset itu sampai bila-bila. Dan seorang boleh dapat pahala sampai bila-bila. Bahkan kita lihat wakaf Uthman bin Affan ada sampai hari ini. Yang saya pernah cerita tuan-tuan, dibina hotel. Bila saya pergi ke hotel tersebut di Madinah, owner dia, milik dia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada hasil tanah-tanah wakaf yang ditinggalkan, sehingga boleh membuat hotel. Dan ada seorang ulama Aceh yang meninggalkan wakaf di kota Mekah yang nilaiannya hari ini beratus juta. Sehingga warga-warga Aceh yang pergi haji menikmati hasil tersebut sampai hari ini. Bayangkan beratus tahun. Sistem ekonomi yang kedua yang paling hebat dalam dunia, zakat. Kerana zakat tuan-tuan satu bentuk derma. Allah sebut dalam Quran derma. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka sebagai sedekah. Sepakat ulama makna zakat. Dan mereka mengatakan itu sedekah wajibah. Sedekah ada dua, sedekatun wajibah dan sedekatun tatawwu'in. Sedekah wajib, sedekah sunat. Tuan-tuan bayangkan, umat Islam dengan sistem sedekah tadi merupakan
charity yang terbesar di dunia yang mengeluarkan setiap tahun hampir $500 bilion USD. Yang kalau Bill Gates dia derma 1 bilion lah katakan. Kalau setiap orang kaya dia derma pada yayasan dia 500 juta, 10 juta. Umat Islam berpakat untuk derma satu dunia sebanyak $500 bilion USD setiap tahun. $500 bilion USD. Sehingga jumlahnya kalau kira luar biasa. Ini sistem yang luar biasa hebat sebab di kesepakatan semua umat Islam. Iman zakat fitrah, zakat harta, zakat emas, zakat kambing, zakat perniagaan, bla bla. $500 bilion USD setiap tahun. Dan bertambah. Artinya umat Islam ialah membentuk dana charity terbesar di dunia. Semenjak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Ia satu sistem yang mampu menjaga umat manusia. Sebab itu, bila kita kaji balik, antara perkara yang mampu membantu orang miskin dan sebagainya, sebenarnya zakat bila diuruskan dengan betul, dia mampu menguruskannya. Ia ialah modal awam untuk menjaga kebajikan asnaf. Modal awam yang diberi setiap tahun. Kalau kita main saham, papang saham ni, usaha saham, papang pertama, papang kedua, papang ketiga. Maksudnya apa? Iaitu dana awam yang dihimpunkan untuk menguatkan sesuatu syarikat. Kepercayaan orang awam melalui transaksi jual beli saham kepada orang yang menguruskannya. Tetapi banyak saham akan jatuh. Ia berbeza dengan zakat, satu saham yang tak jatuh. Satu sistem yang luar biasa. Kerana yang memberinya tidak mengharapkan pulangan melainkan redha Allah dan keampunan. Jadi cerita Malik bin Dinar di kota Basrah tadi banyak ladang-ladang kurma wakaf, tapi dia orang ambil jual, ambil untung. Jadi Malik bin Dinar mengambil keputusan tak nak makan. Sebagai sifat wara. Dan setiap berlalu musim kurma, musim rutab, dia kata, wahai orang Basrah, tengok perut aku. Sama macam perut kamu juga. Maknanya kalau aku tak makan, tak kurang apa pun perut aku. Perut aku sama. Dan kamu yang makan pun tak lebih pun daripada perut aku. Artinya, tak terjadi apa pun. Dengan maksud tuan-tuan. Kita kalau tak ambil yang haram, tak ada masalah apa pun. Dan yang ambil haram pun tuan-tuan, tak ada pun lebih dia pada kita. Supaya kita tahu syariat kita ini menjaga. Bila kita orang Islam tak dapat buat benda tu, benda ni, bukan bermaksud kita akan kekurangan. Bukan, kita tetap seperti biasa. Terjaga. Bila Islam menghalalkan perkahwinan. Nafsu menghalalkan zina. Alhamdulillah kita tak jejah apa-apa dengan perkahwinan, kita punya anak dan sebagainya. Orang zina tak ada kelebihan apa-apa pun. Di situ kita lihat Islam tidak mengurangkan hak kita. Dan orang yang tak ikut Islam bukan bermaksud dia akan lebih pada kita. Jadi kata Malik bin Dinar, lihat perut aku sama macam perut kamu. Tak makan kurma ni, tak jejah apa-apa. Menunjukkan bahawa bila mana kita bersifat warak, tuan-tuan jangan takut ustaz, jadi takut hilang saya punya keseronokan hidup. Tak ada. Kita seronok macam biasa juga. Sekarang setengah orang ditakut nak dekat agama. Sebab itu ustaz, kalau saya dekat agama, saya tak boleh ketawa. Sebab muka ustaz pun macam serius macam. Takut. Kalau saya dekat agama ustaz, saya macam tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Setengah mereka. Tapi bila kita duduk agama, kita pun banyak hiburan dalam agama. Kita pun ketawa dalam agama. Bukan ketawa kita lagi simple. Tak perlu ketawa nak bodohkan orang, nak hina orang. Kita cuma sebut saya perkara yang simple saja. Dalam kuliah jangan tidur, tahu dah kita. Jadi seronok padahal benda itu biasa. Hati kita jauh lebih mudah untuk diketawakan. Kenapa kita tak perlu dengan cara menghina orang, menjatuhkan orang untuk ketawa. Tuan-tuan tengok ahli lawak jenaka. Perlu berkeringat nak suruh orang ketawa. Sebab dia mula tak tahu cara macam nak ketawakan orang, melainkan dengan cara yang menghina orang. Kejap-kejap hina orang kulit hitam. Kejap-kejap hina orang gemuk. Kejap-kejap hina sekian. Dia macam dah tak boleh dah. Akhirnya tak boleh buat tu jadi maknyah. Nak suruh orang ketawa. Jadi maknyah. Lepas jadi maknyah pun tak ketawa, jadi beruk pula. Jadi monyet pula. Nak suruh orang ketawa. Tapi bila kita duduk agama, kadang benda simple je ketawa. Tak perlu benda berat-berat. Kadang-kadang kita duduk kuliah, tengok kawan kita tersenggut 2 kali, kita dah ketawa dah. Mudah je ketawa. Artinya tuan-tuan, tak hilang apa pun dalam agama. Kita pun boleh berseronok, kita pun boleh ketawa.
Tapi ada orang dilihat kalau masuk, bila dekat dengan agama macam masuk penjara, tak boleh gembira langsung. Kerana dia belum masuk. Dia ingat macam mana orang boleh pergi ke masjid tiap-tiap malam? Tak boring ke? Kita pergi park kelab, duk menari tiap malam, rasa macam seronok. Dia orang ke masjid menari ke? Dia macam timbul persoalan tadi. Walhal bila dia berhenti daripada maksiat, dia pun ke masjid. Rupanya orang masjid ni seronok. Dia orang ke masjid seronok. Itu bila kita disekat ke masjid tu rasanya, ya Allah, bila pergi seronok, nangis kita. Sebab kita punya seronok ambil gambar, selfie dulu. Ketua Imam, bukti saya datang masjid seronok. Artinya tuan-tuan, setiap orang, Allah tetap jadikan keseronokan. Bukan bererti kalau kita dekat dengan agama, kuat agama, kita pun dah tak seronok. Hidup kita macam masa mencuka, berkeruk dari kenapa? Fikir neraka je Ustaz. Keruk. Tak. Kita juga akan bergembira. Tapi cara kita gembira tuan-tuan tak perlu hina orang, tak perlu permainkan orang. Cara yang secara fitrah. Tu kadang-kadang tuan-tuan kita duduk dengan ustaz-ustaz. Bunyi lawak dia, mudah je lawak dia, bukan susah pun. Lawak yang mudah. Contoh dia kata tengok kita anak-anak murid. Zaman hari ni berbeza. Zaman dulu tok guru lebih alim pada anak murid. Hari ni anak murid lebih alim pada tok guru. Buktinya anak murid tak tengok kitab. Tok guru je tengok kitab. Alim. Dah kita dah tahu dah. Pernah saya hadir dalam satu kuliah guru kami. Ya, guru kami pun pujilah guru dia. Dia guru saya Tuan Guru Haji Abbas. Orang alim. Waktu dia belajar di Deoband, India, dia waktu dengar kuliah dia tidur. Dia tidur macam tuan-tuan tu, tidur. Tapi bila guru dia tanya, dia boleh jawab. Otak kemuncuk. Kebetulan dalam kuliah saya tu ada seorang ustaz tu dia tidur. Ni label ustaz pun tidur. Tengok tu nak jadi macam tu orang Tuan Guru Haji Abbas lah tu. Tawa kita tengok dia. Dan betul dia alim juga lepas tu. Walaupun dia alim lambat sikit. Tapi dia alim juga. Artinya tuan-tuan, kita tak perlukan sesuatu yang bersifat menghina. Jadi agama ni tidak kurangkan apa-apa hak kita dalam dunia ni. Jika mana kita bertekad untuk lebih beragama, lebih warak, tak ada apa pun yang kurang. Kita tetap dapat nikmat dunia macam biasa. Saat kalau kita warak, tak boleh makan benda tu, tak boleh makan benda tu, tak sedap je mulut saya. Saya kalau boleh Ustaz semua restoran orang kafir saya nak ranggah belaka makan. Tapi bila Ustaz sebut kena warak lah. Kita duk makan asam pedas kedai botak, kedai kafir. Padahal asam pedas orang Islam ramai. Ustaz dia sedap lah Ustaz. Dah warak sikit lah. Dia kan orang bukan Islam. Carilah restoran yang Islam. Kita banyak pilihan. Takutlah mulut ni tak serasa Ustaz. Dah puluh tahun ni makan asam pedas botak ni. Kita lah kat orang Johor maklum lah. Saya kawan-kawan saya Johor ni selalu Ustaz, jom makan asam pedas botak. Botak mana pula ni? Kat JB ni Ustaz, siapa dia? Bukan Islam, minta maaf. Saya tak makan. Ramai lagi kedai asam pedas orang Islam sedap. Ramai lagi. Tapi dia orang mulut dah macam tu. Tapi bila kita ajak pergi restoran Islam, Masya Allah sedap lah Ustaz. Makna tak kurang apa pun tuan-tuan. Tak kurang apa-apa pun kita. Ada sahabat saya, dia suka makan sayur capcay Cina. Kapir lah dia kata lain. Dia pergi restoran Cina, dia nak makan capcay tu. Sedap Ustaz, tak sama, tak ada. Banyak orang Islam pandai buat capcay tu. Capcaynya, cincainya, semua dia pandai. Bila pergi, Masya Allah, sedap. Tak ada masalah apa pun, tak kurang apa pun. Jadi tuan-tuan, bukan, bila kita sebut warak, kita tak akan kurang agama kita. Kita tak akan kurang dunia kita. Kita dapat merasakan jauh lebih hebat, jauh lebih manis dimasuk ke dalam. Sebab itu Malik bin Dinar berkata, aku tak kurang apa-apa pun dengan warak aku ni. Bila aku tak makan kurma yang banyak wakah syubah, aku tak ada kesan apa-apa. Alhamdulillah, okey. Dan kamu pun tak ada belum tunjuk lebih kelebihan kamu berbanding aku. Maka ini hebatnya warak. Ibrahim bin Adham, dia tak minum air Zam-Zam. Lepas dia tawaf, kemudian dia solat sunat tawaf. Orang nak bagi dia air Zam-Zam, dia tak nak. Bukankah sunat minum air Zam-Zam? Dia kata aku tak ada timba. Kalau ada timba aku minum. Kerana dia melihat timba tadi milik penguasa Madinah yang kejam, yang zalim, yang duitnya penuh syubhah, maka dia tak nak ambil. Kalau ada yang halal maka dia ambil. Kalau ada orang lain bawa timba, ambil. Dulu tuan-tuan air Zam-Zam kena karai, kena timba. Zaman sekarang je kita pahit. Kena karai sendiri, ambil. Dan saya pernah tengok telaga Zam-Zam yang dikarai tadi.
Lama zaman lama lah. Orang ambil air cedok air tadi. Dia siapkan timba khas dia. Dan Imam Haris Muhasibi, bila mana dia nak makan suatu benda, tangan dia akan berdenyuk ni. Itu tanda makanan tu tak elok, syubhah. Dan Imam Bishyr, pernah orang ajak dia makan kat rumah, dia ulur tangan dia 3 kali, tak boleh nak pergi. Tangan tak boleh gerak ni. Macam stroke. Kerana apa? Allah jadikan kita bila jaga agama kita, Allah jaga kita daripada dipermainkan agama kita. Tentu agama ni kita jaga. Tapi ada benda-benda di luar pandangan kita, ada orang cuba mainkan agama kita. Cuba fitnah kita. Tapi bila kita dah terbiasa menjaga Allah, Allah jaga kita. Sebab itu Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidillah tujahaka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah sentiasa melindungi kamu. Berada di hadapanmu makna melindungi kamu. Kita tuan-tuan yang jaga. Tiba-tiba orang nak perangkap untuk kita terjebak dalam riba contoh. Terjebak dalam haram itu, haram ini. Allah jaga akhir kita tak tergerak nak pergi. Nabi SAW satu ketika, zaman remaja Rasulullah, baginda nak pergi tempat orang yang tengah berhibur. Naklah zaman remaja Rasulullah. Tiba-tiba tengah jalan Nabi mengantuk, Nabi tertidur, tak sampai. Allah jaga. Artinya kadang-kadang tuan-tuan memanglah dalam situasi kita ada nafsu, ada syaitan. Dan ada kawan-kawan kita yang cuba nak rosakkan agama kita. Mungkin niatnya bergurau dan sebagainya. Nak bergurau, nak tengok orang ni. Tapi bila kita memang dah biasa jaga agama, Allah protect agama. Tak ada orang boleh bergurau agama kita. Akhirnya kita tetap dipelihara oleh Allah. Ini yang berlaku pada Bishyr. Ini yang berlaku kepada Haris Al-Muhasibi. Dan ini akan berlaku pada semua orang-orang yang bertakwa pada Allah. Bila tuan-tuan bertakwa pada Allah, insya-Allah Tuhan pelihara kita daripada terjebak daripada benda haram yang kita tak sedar. Sebab kita dah biasa jaga perkara-perkara haram ni dalam hidup kita. Kemas kini dan semua tutur kata dan sebagainya. Maka bila ada nak perangkap, bila ada berlaku secara yang tak sengaja, Allah pelihara kita. Akhirnya kita tak terbuat benda-benda macam tu. Maka ini kelebihan. Bila kita jaga agama, agama kita Allah jaga. Sahab bin Abdullah At-Tustari, bila ditanya apa itu halal, tentu setiap ulama dia ada standardized di sendiri dalam menentukan sesuatu dalam amalan hidup dia. Kalau tuan-tuan tengok kita makan udang jenis apa? Saya ustaz asal udang tu sedap sudah. Tuan-tuan tahu kalau negara EU, Eropah Unity ataupun Union, dia orang kalau nak makan udang dia pastikan grade-nya grade A. Di mana-mana negara nak hantar udang ke negara Eropah, pasti dia melepasi grade ni. Contoh Singapura lah kita. Singapura hantar sayur. Tak boleh hantar sayur lebih kurang. Dia ada standard dia. Baru boleh sampai kat negara ni. Yang cicak-cicak itu yang lain makan. Ada negara dia akan letak penilaian tinggi. Itu hak dunia. Hak dunia. Hotel-hotel. Dia nak order daging, ikan. Dia tengok ni ikan daripada mana ni. Oh ni ikan daripada Mersing, segar. Air laut pun ada dalam nafas ni, insang dia. Ni boleh. Tengok ikan mata merah macam dadah, tak ambil dia. Sebab standard dia. Dia letak standard. Maka bila dimarkup harga pun orang tak nak marah. Sebab apa? Segar. Kita ambil tengah dia berenang tu kita ambil. Bukan dia dah mati bunuh diri baru ambil. Tak ada. Tengah berenang ambil ikan ni. Segar. Letak pula dalam akuarium ni hidup-hidup. Kita order hidup-hidup, harga ni lain. Tentang agama pun sama. Kita agama, bila makin dekat kita dengan Allah, kita ada standard kita. Bila sahabat yang Abdullah tu saya ditanya, apa itu halal? Halal ialah sesuatu yang pertama tidak terselamat daripada dosa, bukan yang haram. Itu asal pertama. Yang kedua, yang sentiasa diingat Allah padanya. Yang diingat Allah padanya, maka itulah tingginya halal. Seolah-olah kalau orang tu masak mi goreng katakan. Pertama mi goreng tu halal lah. Ni mi hung sofi ni, halal ni. Kemudian apa? Cara dibuat perlu diingat Allah. Subhanallah, la ilaha illallah. Diingat Allah ni. Taklah buat sambil menyanyi lagu Mak Saleh. Jadi suatu yang menurunkan nilainya. Sambil dia masak, dia berzikir pada Allah, dia ingat Allah. Ni standard tinggi. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, waktu mana dia jemput rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia makan banyak. Sehingga menyebabkan anak Ahmad bin Hanbal pandang rendah Imam Syafi'i. Ish, kata Tok Guru makan banyak. Ya, kita kan biasa Tok Guru mesti makan sikit. Yang makan banyaknya kita. Sebab tu kita tak nak jadi Tok Guru. Tak boleh saja Tok Guru kena makan sikit. Kita biasa persepsi kita.
Ini bukan persepsi kita orang Melayu semua. Kalau sebut Tok Guru, mesti makannya sikit. Beralur. Tiba Imam Syafi'i rahimahullah makan banyak. Dia kata anak Imam Ahmad, apa hebatnya Tok Guru ayah ni? Nampak macam biasa je. Macam biasa. Lalu kata Imam Ahmad, kamu tanyalah dia. Tanya, Imam Ahmad dah tahu. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ni dialog panjang, kita ringkaskan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kerana aku yakin bahawa ayah kamu menyediakan makanan yang paling baik. Halal, bersih. Aku yakin. Sebab ayah kamu orang bertakwa, warak. Dia tak akan masuk rumah dia menaikkan yang baik-baik. Kerana aku meyakininya. Maka sebab itu aku mampu, aku boleh makan banyak. Jadi tuan-tuan, bila benda tu halal dengan halal tayyiban ni, tak ada mudarat apa pun kita nak ambil banyak, insya-Allah baik, bagus. Tapi kalau benda tu tak elok, tuan-tuan sekalian, maka itu dia musibah. Makan sikit pun masalah. Jangan kata makan banyak. Benda tak elok. Beracun habis. Oleh sebab itu bila nilai halal sebenar, tinggi halal tadi bukan sekadar dia suatu benda yang tidak berdosa. Itu standard umum kita orang awam. Tetapi sentiasa dia ingat Allah. Seolah-olah kalau saya nak beli ikan, saya cari orang yang ke laut yang sembahyang tu. Betul, ikan tu halal semua. Tapi kalau saya nak cari standard tinggi, Pak Mak lah, Pak Mak dia tak pernah tinggal solat. Atas bot dia solat. Atas bot pun dia solat, dia jaga solat dia. Dia tahu hukum hakamnya. Saya ingat bila saya ikut tok guru saya, pergilah tangkap, ambil bubu tengah laut. Punya warak guru saya tuan-tuan, bila diturunkan tali tu. Tali tu saya tanya, ni haiwan berapa meter panjang? 15 meter. Turunkan, kemudian kita pun gegak bot. Kita nyangkuk, sangkuk. Sangkuk bubu, angkat. Angkat penuh ikan. Tengok, ni bukan bubu ayah orang ni. Turunkan balik. Bayangkan tuan-tuan, turunkan balik. Kalau setengah orang, memang niat dia nak ambil bubu orang. Setengah orang. Memanglah ikan tu halal. Tapi bila orang tu tak jaga agama macam tu, kita pun was-was. Ni kita kenal adalah jaga sembahyang, okey. Dia panggil saya, weh, solat sekarang. Solat. Kita pun solat atas bubu. Kita tak kuat macam dia. Rasa macam nak terbalik. Buk tak besar. Solat, okey, jaga solat. Lepas solat, okey, kita buat ni pula. Yang kita kagum ialah bukan sekadar jaga solat. Dia tak ambil bubu orang. Angkat, tengok ikan muntah 2 ekor, tak apa. Bukan rezeki kita, turun balik. Ambil lagi. Tuan-tuan lihat bagaimana standard halal tadi mungkin berbeza kalau kita lebih menjaga agama. Saya pergi ke pasar ni, tuan-tuan tengok ni, ramai. Yang ni saya kenal keluar zakat. Ni keluar zakat, tolong orang. Standard halal yang ada pada dia jauh lebih tinggi. Sebab itu saya suka beli kat dia. Yang ni dijual tu bagus. Tapi zakat pun saya tahu dia tak keluar. Payah nak tolong orang. Mak dia pun tak nak tolong. Mak dia pun tak nak tolong. Gaduh pula dengan mak dia. Dia memang jual benda halal. Tapi standard halal tu belum cukup untuk saya. Kita pergi pasar malam tuan-tuan. Ada yang meniaga tu kita kenal sangat-sangat. Dia ni Masya Allah Ustaz. Kalau solat depan sekali. Dia kalau belajar Ustaz dia depan sekali. Lepas tu dia meniaga, kita tahu standard yang ada pada dia jauh lebih tinggi. Kita pun beli kat dia. Berapa bang? RM1, tak apalah. RM5 pun kita bayar. Kerana standard halalnya luar biasa. Tapi ni goreng ayam bengkel besar tu. Besar rantai lori tu bengkel. Subang ni. Banyak pada perempuan pakai subang. Memanglah nampak halal. Tulis ayam dia halal. Besar halal. Sebesar bengkel dia. Kita nak beli tengok atas bawah. Warak tak payahlah. Tengok pula sebelah tu ada yang lebih baik pada dia. Kita tak kata haram. Tapi kita mengambil standard yang jauh lebih tinggi. Yang ni pula kedai dia buka Quran. Yang ni pula kedai dia buka tak apa-apa. Kita pun dah tahu lah lagu mana ni. Lagu orang asli mana dia ambil. Lalu standard kita pada dia jauh lebih tinggi berbanding standard satu lagi kedai. Kita tak kata kedai ni haram, tak boleh beli, tak. Kita tak sebut. Saya dah sebut warak. Satu cara kita menjaga agama dengan lebih hebat. Dengan lebih bersungguh-sungguh dan Allah suka. Dan dia menjadi sebaik-baik agama kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita tahu tentang bagaimana agama ini, perlu kita ada rasa cemburu. Dan dalam agama ni tuan-tuan, perlu kita rasa ada cinta. InsyaAllah kita akan jaga agama kita lebih baik. Sekadar itu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari setiap ilmu yang kita kongsi dan menambahkan iman, kesungguhan kita dalam menjaga agama. Semoga kita bawa agama yang terbaik waktu kita menghadap Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.